Alkohol atau sinonimnya dengan arak adalah sejenis minuman keras yang dapat menyebabkan seseorang itu berjalan terhuyung-hayang, bertuturan yang tidak betul dan bercelaru atau secara umumnya adalah mabuk. Arak merupakan perosak masyarakat sejak zaman ke zaman. Pengambilan alkohol secara berterusan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa yang tidak terkira serta menyebabkan kesengsaraan kepada jutaan manusia di seluruh dunia. Alkohol juga merupakan punca pelbagai masalah yang dihadapi masyarakat masa kini. Dalam konteks agama, sesetengah agama seperti Islam dan sesetengah mazhab Kristian dan Buddha mengharamkan pengambilan arak kerana amat jelas bahawa arak dapat memudaratkan diri seseorang itu. Pengambilan minuman beralkohol memberikan kesan serta-merta kerana ia terus bertindak ke atas sel-sel otak dan merangsang otak sebelum mengganggu seluruh fungsi tubuh badan kita hingga menyebabkan gangguan penglihatan, ingatan dan lain-lain. Bukan itu sahaja, pengambilan minuman beralkohol seperti arak turut mendorong kepada masalah lain seperti hilang kawalan diri, kata Ketua Pengarah Institusi Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia iaitu Dr. Khairul Anwar Abdul Kasim berkata, gangguan kepada kefungsian fizikal dan daya fokus terutamanya ketika memandu tetap terjadi meskipun pengambilan alkohol secara minimal. Oleh sebab itulah pemandu mabuk tidak dibenarkan sama sekali untuk membawa kenderaan kerana pemandu telah mengakibatkan kemalangan jalan raya yang kerap membawa kepada kehilangan nyawa sama ada pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Seterusnya, kandungan minuman keras yang mengandungi etanol ini boleh merosakkan semua organ dalam badan manusia, terutamanya yang mengambil kuantiti yang banyak dan kerap. Otak adalah organ yang paling awal mengalami komplikasi akibat pengambilan alkohol ini. Kesan yang dialami bukan sahaja dalam masa jangka pendek, malah juga menyebabkan kesan jangka panjang kerana ianya mengganggu proses perkembangan otak, seterusnya menyebabkan seseorang itu nyanyak. Kanser mulut dan hati juga antara komplikasi jangka masa panjang. Hati manusia adalah tempat di mana metabolisme etanol atau alkohol itu berlaku. Ini menyebabkan sel-sel hati rosak dan mengakibatkan gagalnya fungsi organ-organ dan akhirnya hati mengecut dan lebih saintifik lagi yang boleh dipanggil iaitu cirrhosis akan berlaku. Akhir-akhir ini, kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk sehingga ada yang mengakibatkan kematian mencetuskan pelbagai reaksi serta pandangan netizen seperti mendesak kerajaan mengetatkan undang-undang sedia ada dan menggubal undang-undang yang baharu. Bagaikan insiden bermusim, satu demi satu kes nahas sedemikian dilaporkan baru-baru ini mencetuskan sentimen dalam kalangan masyarakat Malaysia yang mahukan kerajaan mengambil tindakan tuntas terhadap individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah. Di Malaysia, mengikut undang-undang yang sedia ada, individu yang memandu dalam keadaan mabuk hanya dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan. Merujuk kepada kesalahan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian, pesalah ataupun pelaku boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1997 yang membawa hukuman denda maksimum RM10,000 dan penjara maksimum 12 bulan. Memahami keresahan rakyat, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan Kementerian Pengangkutan untuk merangka pindahan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini adalah kerana supaya hukuman lebih berat dikenakan terhadap individu yang disabitkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah.
Tambahan lagi, Perdana Menteri berkata, ini tidak memberi ketakutan kepada pemandu mabuk jika undang-undang dan agensi penguatkuasaan tidak dapat mengambil tindakan lebih keras terhadap mereka. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman alias Pula berkata, undang-undang yang sedia ada dilihat tidak setimpal atas kesalahan dilakukan pemandu mabuk sehingga mengorbankan nyawa pengendara raya yang lain dan tidak memberi pengajaran terhadap mereka. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman alias melahirkan kebimbangan kerana jumlah keberkenaan dicatatkan hanya dalam tempoh 5 bulan pertama pada tahun ini. Beliau juga berkata, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pihak PDRM merekodkan 9 kes kemalangan maut disebabkan pemandu mabuk dalam tempoh Januari hingga Disember. Tambahannya lagi, trend ini agak membimbangkan kalau kita lihat daripada segi angka tersebut. Belum lagi kemalangan disebabkan kecuaian. Merujuk statistik kes kemalangan maut disebabkan pemandu mabuk saban tahun mempunyai peningkatan yang sangat drastik. Merujuk kepada sumber kupasan daripada akhbar tempatan, sumber daripada Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan bahawa 9 kes kemalangan maut disebabkan pemandu mabuk sejak Januari hingga Mei tahun 2020. Kesimpulannya, keselamatan di atas jalan raya merupakan tanggungjawab bagi setiap pengguna jalan raya itu sendiri, kerana kecuaian merupakan satu punca berlakunya kemalangan. Hal ini tidak harus dibiarkan bagi menjaga serta menjamin keselamatan semua pihak. Manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan, tetapi kesilapan yang boleh merenggut nyawa itu haruslah kita elakkan demi kesejahteraan kita bersama. Sebelum saya mengakhiri video dokumentari kita pada hari ini, iaitu kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu mabuk, marilah kita bersama-sama memperdengarkan pendapat masyarakat berkaitan dengan isu yang kita kupas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Malam ini saya ingin mendapat pandangan daripada penduduk setempat mengenai pemandu mabuk. Saya nak tanya tentang pandangan cik tentang pemandu mabuk di Indonesia. Apa pandangan cik? Pada pandangan saya, pemandu mabuk ini mempunyai sikap yang tidak bertanggungjawab dan sikap memungkinkan diri sendiri. Jadi, apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Pandangan saya, kerajaan perlu memperketatkan undang-undang jalan raya dan boleh menggantung lesen pemandu mereka yang memandu secara mabuk. Terima kasih cik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Isu kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu mabuk semakin hari semakin hangat diperkatakan. Oleh itu, apakah faktor dan punca yang disebabkan berlakunya kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu mabuk ini meningkat? Bersama saya, Dr. Imran, yang turut serta bersama-sama mengupas isu berlakunya kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Assalamualaikum Dr. Imran. Waalaikumsalam. Hari ini saya ingin menanyakan pendapat Dr. Imran tentang punca dan faktor mengapa berlakunya kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Pada pendapat saya, kemalangan yang jalan raya yang semakin meningkat disebabkan pemandu mabuk seringkali dia hangat diperkatakan masa sekarang. Salah satu faktor yang menyebabkan kemalangan ini semakin meningkat adalah sikap tidak bertanggungjawab peminum tersebut. Maksud hakikat sebenarnya kita belajar dan fakta sebenarnya mengatakan bila kita dalam keadaan sepada sedar dengan mengambil alkohol tersebut,
kita akan memandu dalam keadaan yang tidak sedari, dia cakap. Jadi disebabkan faktor itu, hakikat dan sikap tidak bertanggungjawab itulah menjadi punca kepada kemalangan itu terus berlaku. Di mana kita telah lihat dekat media sosial ada yang turut mengangkat thumbs up kan, walaupun dah berlaku kemalangan itu dengan kadar kemalangan yang telah menyeret yang mangsa sepanjang 1 km. So bagi saya, kalau ada sikap rasa tanggungjawab dalam diri itu, insya-Allah kemalangan jalan raya ini akan dapat dielakkan. Okey, terima kasih Dr. Imran atas perkongsian itu tadi. Okey, itu sahaja daripada saya dan juga Dr. Imran berkaitan dengan isu kemenangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Sekian, terima kasih. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, yaitu يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Dan mereka bertanyakan kamu tentang arak dan judi. Katakanlah, kepada kedua-duanya ada banyak keburukan dan beberapa kemanfaatan. Namun keburukannya adalah lebih besar daripada kebaikannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219.